Antara MCA dan DAP, siapa yang resis? Bekas Presiden MCA, Liew Tiong Lai berkata parti itu mempunyai tanggungjawab untuk mengekalkan pengalaman Barisan Nasional demi manfaat generasi muda. Beliau berkata MCA adalah satu-satunya parti yang boleh menawarkan pengalaman yang katanya unik kepada masyarakat Cina. Tiong Lai mengulangi hasrat untuk merampas semula kerusi Parlimen Bentong yang disandangnya secara berterusan selama hampir 2 dekad antara 1999 dan 2018. Inilah sebabnya kami menggesa rakyat Cina Malaysia agar kembali kepada parti untuk memberikan MCA dan anda sendiri suara yang kuat di Parlimen, kerajaan dan dalam Jemaah Menteri, katanya dalam wawancara eksklusif bersama Free Malaysia Today. Menurut beliau, UMNO dan MCA kenal dengan baik antara satu sama lain kerana telah bersama selama beberapa dekad. Kami benar-benar faham antara satu sama lain. Itu menjadi kunci kejayaan Malaysia sejak 60 tahun lalu, tegasnya. Antara jawatan dalam kabinet yang dipegang oleh Tiong Lai ialah Timbalan Menteri Belia dan Sukan 2006 hingga 2008, Menteri Kesihatan 2008 hingga 2013 dan Menteri Pengangkutan 2014 sehingga 2018. Parti-parti dalam PH didorong kepentingan diri semata-mata. Mereka bertelagas sama sendiri bagai kucing dan anjing. Perkara itu yang menyebabkan kerajaan PH tumbang selepas hanya 22 bulan, tegasnya. Beliau mendakwa perubahan hanya boleh datang dari dalam Barisan Nasional. Tiong Lai ditentang oleh Wong Tak bebas, Yang Safura Othman DAP, Roslan Hassan Perikatan Nasional dan Acik Khalil juga bebas. Apa hasrat MCA untuk berada di Parlimen? Adakah MCA hendak memperjuangkan kebajikan masyarakat berbilang kaum? Selama 60 tahun berkuasa, MCA hanya memahami UMNO dan gerombolannya sahaja. Perjuangan untuk rakyat Malaysia yang berbilang kaum tidak termasuk dalam agenda politik mereka. Itulah hakikat perjuangan MCA yang tersirat menerusi kata-kata Tiong Lai sendiri. Malah parti beliau sendiri sanggup bersekongkol bersama pencetus pertelagahan dalam Pakatan Harapan dengan menerima jawatan yang ditawarkan. Sikap ini amat berbeza dengan pendirian pemimpin DAP dan Amanah. Ini didedahkan oleh Timbalan Presiden Amanah, Datuk Seri Salahuddin Ayub dalam ceramahnya di Jelajah Mega Harapan Negeri Johor baru-baru ini. Menurut Salahuddin, pilihan raya umum kali ini adalah antara hidup atau mati kerana kita tiada pilihan, negara kita diambang bahaya. Kita, anak kita, cucu-cucu kita, future generation akan jadi mangsa jika silap membuat keputusan yang penting. Cukup, put a complete stop. Tujuan kita ialah mendirikan kerajaan baharu Pakatan Harapan. Kali ini kita melihat negara dan rakyat perlu diselamatkan. Together we save this country, ujarnya. Menurut beliau, pilihan raya umum kali ini bukan peribadi antara Sheikh Omar Ali dan Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong yang bertanding di air hitam, bukan soal peribadi beliau melawan pemimpin UMNO Datuk Nur Jazlan Mohamad di Pulai, tetapi menyelamatkan negara daripada penyamun. Menurut Salahuddin, beliau dan Setiausaha Agong DAP Anthony Loke Siew Fook ditawarkan jawatan menteri oleh Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Anthony Loke masih berani bercakap kepada rakyat kerana apa? Kerana apa? Sebab kita tidak lari. We are not frogs. Kita bukan katak. Kami tidak jual kerusi. Anthony Loke was offered. I was offered. We were offered. Remain as a minister. Apabila berlakunya langkah syaratan. Anthony Loke boleh pilih jadi menteri. Saya boleh pilih jadi menteri. Tetapi kami mengatakan no. No way. Kenapa? Kenapa? Sebab kami adalah orang-orang politik yang memegang janji kita dengan rakyat. Kita adalah pemimpin-pemimpin yang tidak khianat kepada mandat rakyat. Tegasnya. Kata Salahuddin, jika sekali lagi negara diperintah oleh Barisan Nasional, kita akan menghadapi zaman yang amat gelap. Ini kerana pelabur luar asing FDI tak masuk. Syarikat multinasional Toyota, Hyundai, Honda dan Mitsubishi lari ke Indonesia, Vietnam dan negara-negara lain. Sikap ini turut dipamerkan oleh Anthony Loke dalam ceramah yang sama ketika beliau menyeru penyokong Pakatan Harapan memastikan Sheikh Omar mengalahkan Wee Ka Siong di air hitam.
Anthony Locke menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia jika Pakatan Harapan menang pada pilihan raya umum ke-15 ini. Katanya jika itu terjadi, lanskap politik akan berubah dan Malaysia akan menjadi negara majmuk sesungguhnya. Kita perjuangkan politik pelbagai kaum, politik majmuk, itu yang kita sebut bahawa kita nak lihat politik baharu. Anwar satu-satunya pemimpin tidak putus asa nak melihat politik pelbagai kaum. Kita terima kepimpinan Melayu kerana majoriti orang Melayu. Itu tak jadi pertikaian, cuma kita nak lihat sebuah kerajaan yang mengiktirafkan negara ini majmuk. Semua rakyat ada haknya dalam negara, tegasnya. Nampak tak? Pas meratib, kononnya jika Pakatan Harapan menang, DAP akan dominan menguasai keadilan, amanah, APCO dan Kini Muda. Sedangkan ketika hanya ada 2 orang ahli Parlimen MCA di dalam kerajaan tak termasuk senator, PAS gagal untuk menghalang cabutan nombor ekor kembali ke 22 kali setahun setelah diturunkan kepada 8 kali setahun. Ingat, 22 kali itu untuk satu syarikat nombor ekor. Terdapat 3 syarikat seumpama itu di semenanjung Malaysia. Maknanya 22 kali 3, jadi 66 kali. Bagi dasar Pakatan Harapan pula, 8 kali 3 sama dengan 24 kali. Sehingga hari kiamat pun 66 tetap lebih besar daripada 24. Justru kalian fikirlah dengan tenang, siapakah yang mahu menang kerana hendak menyelamatkan negara? Dan siapa yang resis mahu menang hanya kerana ingin menambah bilangan kaumnya sahaja di parlimen? Tujuan apa? Kalian jawablah dengan jujur.